Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama, marilah kita sama memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, sampailah ke saat ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Sekaligus dapat pula kita berada di dalam satu majlis ilmu, wacana Eksekutif Indeks Syariah Malaysia peringkat Negeri Perak pada pagi yang mulia ini. Yang saya mulakan saudara pengacara majlis yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur bin Haji Husin, Usi Jawatan Kuasa Takdir Urus Indeks Syariah Malaysia, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Husin, Pelarah Jabatan Agama Islam Negeri Perak, ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia orang besar jajahan yang sama-sama kita pada pagi yang mulia ini, ketua-ketua jabatan, pimpinan masyarakat, khususnya kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Yang pertama sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan khususnya pada Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur bin Haji Husin yang dapat hadir ke Negeri Perak bersama dengan timnya untuk kita diberikan ilmu, input yang nantinya akan memberikan bentuk-bentuk kepahaman kepada kita, khususnya kepada indeks syariah yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang lalu. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala usia umur untuk hidup di atas muka bumi ini. Dan sudah pasti apabila kita diberikan ruang dan kesempatan ini atas nama kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sudah pasti kita mengimpikan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang akan mencapai matlamat kita, bukan hanya untuk kebaikannya itu dirasakan ketika mana kita berada di muka bumi ini atau di dunia ini, atau lebih spesifiknya kepada negara kita ini, kepada negeri kita, sampailah di lokasi rumah kita, kampung kita dan sebagainya. Dan sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan, impian-impian itu akan menjadi kenyataan, akan menjadi suatu yang berbentuk realiti setelah mana matlamat itu akan dijadikan sebagai dambaan di dalam kehidupan kita. Contoh, di dalam kehidupan kita, kita juga tahu tugas, tanggungjawab, peranan, cabaran, masalah, dan inilah dinamakan berkehidupan. Dan sudah pasti kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, otak untuk kita berfikir.
Bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi ianya juga akan meliputi enjin-enjin diri, keluarga, masyarakat dan juga negara yang akan menjurus kepada proses untuk kebaikan. Dan kita juga sebagai umat Islam sudah pasti kita memahami, kita telah pun juga menghadamnya. Apa peranan kita? Apa perkara-perkara yang menjadi tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai manusia itu sendiri? Justru itu tuan-tuan dan puan-puan, atas legasi kita juga berkehidupan di atas muka bumi ini, ruang-ruang diri, keluarga, masyarakat dan negara itu dijadikan sebagai asas. Contohnya di dalam negara kita, bermula daripada awal kemerdekaan sampailah ke hari ini, kita juga sedar, kita juga tahu ada perkara-perkara yang menjadi satu dominasinya, iaitu dasar. Yang keduanya dalam bentuk pelaksanaan. Yang ketiganya mungkin kita boleh untuk kita mendengar pandangan-pandangan ataupun input-input yang bervariasi setelah dasar-dasar itu dilakukan. Mula daripada merdeka contohnya, kita mempunyai step rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga, sampailah ke hari ini nak masuk ke rancangan Malaysia yang ke-11. Dan itu merupakan dasar yang dibuat untuk kebaikan masalah umum, apatah lagi kepentingannya kepada umat Islam sejagat. Dan kita juga mengimpikan supaya umat Islam kita ini, bukan hanya di dalam negara kita, dalam komponen lokaliti yang lebih besar lagi, dalam bentuk ummah yang disebut langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khairul ummah, yang nak kita lahir, yang nak kita bina, yang nak kita jayakan, yang nak kita cemerlangkan. Walaupun mungkin ada saja cabaran-cabaran, masalah-masalah yang akan mendekati kita, itu tidak hilang, itu tidak lari, dia akan senantiasa ada. Kita juga tengok bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal pengangkatan sebagai Nabi dan Rasul menerima tentangan, rintangan yang cukup hebat, tetapi dalam dapat membina suatu kekuatan, dimensi ummah yang cukup besar dalam bentuk yang bervariasi. Sehingga kan nikmat Islam itu dapat berkembang, bukan hanya di Jaziratul Arab, tapi berkembang sampailah ke setiap pelosok. Itu merupakan asas, contoh. Nabi juga menerima rintangan, cabaran yang cukup besar berbanding dengan kita. Tetapi ada enjin kekuatan yang perlu untuk kita lakukan. Sebab saya katakan awal tadi, untuk kita mencapai impian, kita nak bahagia di dunia, apatah lagi di akhirat nanti. Dan setiap daripada langkah perbuatan kehidupan kita ini, hatta setiap saat, setiap denyut nadi kita ini, setelah diberi ruang dan peluang, semuanya akan ada input amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap, tak kira lah dari segi apa dua bentuk yang kita lakukan, semuanya atas nama rakyat, atas nama pejabat awam, atas nama masyarakat, atas nama NGO, atas nama apa saja, semuanya. Apabila rangkuman-rangkuman dasar itu menjadi suatu kekuatan kepada kita yang bermatlamatkan, yang berfokuskan untuk kebaikan sejagat.
Sebab saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan, tentang indeks syariah ini, kita nak lihat, kerajaan nak tengok bagaimana keadaan-keadaannya, polisi-polisi itu, dan juga mungkin dalam bentuk penambahbaikan. Kerana untuk kita membina civilization ataupun ketamadunan, sudah pasti alam, masa, tempo, dia akan berkembang. Dia tak sama. Tetapi dalam bentuk, apakah kita dapat mengekalkannya? Contoh, masa dulu kalau nak pergi sekolah, contoh kalau pakai pakaian, kalau kasut pun apa kasutnya dulu. Tetapi dia dengan bentuk-bentuk polisi ataupun dasar, termasuklah di dalam perkara-perkara bengkel yang diutarakan, ada bentuk penambahbaikan. Dan bentuk-bentuk kemajuan itu, dia akan berlaku. Kalau dulu pakai kasut, sekarang pakai kasut. Tapi kasut dulu mungkin ada beza dia. Contoh. Begitu juga dengan yang lain. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam tempo-tempo ini, mengikut sejarahnya, mengikut keadaannya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita dapat merasai nikmat yang cukup banyak, berasaskan kepada polisi dasar yang dibina. Begitu juga mungkin kepada negara-negara yang lain. Kita bukan hanya memikir fokus kepada negara kita semata-mata. Akan tetapi, ada orang yang duduk di negara-negara yang lain. Mereka juga membuat dasar-dasar ataupun polisi-polisi untuk kebaikan dalam bentuk kesejakatan. Dan ini juga ada tempo-tempo, bukan pertandingan, tetapi dalam bentuk persaingan. Itu tidak pula menjadi satu halangan. Apatah lagi kita sebagai umat Islam, mestilah sebagai peneraju dalam bentuk gandingan-gandingan yang cukup mantap, dalam bentuk keterikatan kita. Kadang-kadang saya tengok laungan azan itu pun dah menunjukkan suatu kekuatan yang cukup berdasar kepada umat Islam. Suatu nilai motivasi rangsangan yang cukup kuat, mengajak dalam bentuk kesatuan, membawa mesej kejayaan, membawa kekuatan-kekuatan, dan juga melahirkan keadaan umat yang cukup hebat. Tuan-tuan, perempuan yang suami itu, bagaimana disebut oleh Tan Sri sebentar tadi, saya dengar juga cukup banyak indeks syariah ini, baru 8 bulan. Sedih, baru 8 bulan untuk dengar, dan kita terbuka dalam bentuk yang mungkin ada sesi-sesi dialog tadi. Nak dengar, mungkin ada input-input, termasuk juga dalam bentuk-bentuk pelaksanaan. Pelaksanaannya bagaimana? Respon kita bagaimana? Sebab kadang-kadang nilai persepsi ini, tuan-tuan dan puan-puan, nilai-nilai, kadang-kadang nilai-nilai persepsi, apakah kita sudah mencapai standard piawaian? Dan saya cukup yakin dan percaya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam nilaian hati yang keterbukaan, gandingan antara dasar dan juga pelaksana ini, saya yakin dan percaya disiplin-disiplin ilmu, disiplin-disiplin etika, disiplin-disiplin dalam bentuk takbir urus, dan semuanya itu kita berlandaskan kepada nilai-nilai yang dituntut oleh agama. Apatah lagi nilai-nilai maqasid syariah.
apatah lagi dalam good governance kita, dalam bentuk takbir urus kita. Sebab ini merupakan enjin ataupun sistem legasi di dalam negara kita untuk menggerakkan setiap daripada kita melalui proses tugas dan tanggungjawab. Tugas kita, tanggungjawab kita. Contoh tentang pendidikan. Dan pendidikan kita pun kena tengok bagaimana keadaannya, sudah capai ataupun tidak. Mampu tidak melahirkan modal insan yang mempunyai nilai-nilai ilmu bersandarkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkara-perkara asas yang lain, contoh. Seperti tengok tadi tentang kesihatan. Standard piawaian halal kita macam mana, makanan kita macam mana, dia pun juga ada efeknya. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan ada membaik, contoh kadang-kadang orang yang berniaga, orang Islam yang berniaga, tapi dia kata halal tu bukan hanya untuk kita, bukan untuk dia, untuk orang lain. Sampai begitu. Tapi kita nak standard piawaian, sebab dia ada kesan. Kesan secara langsung dalam bentuk keyakinan. Sebab ada je tentang segi halal contohnya. Cuma dia bagaimana dalam bentuk pelaksanaannya nanti kepada jenjang-jenjang masyarakat. Ini masalah. Itu sebab saya katakan tadi, usaha untuk kita melihat dalam bentuk indeks syariah ini perlu untuk kita berikan sokongan. Sebab dia ada jawatan kuasa dia sendiri nanti yang akan mendengar pandangan-pandangan Tuan Sri, boleh untuk kita bagi pandangan-pandangan dan juga bentuk-bentuk pendekatan dan juga kefahaman kepada kita. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan, ini juga merupakan nilai amal ibadah kita dalam bentuk menjaga, mengawal supaya kita tidak lari. Apalah. Kadang kita ada pokok kelapa sawit, ada setengah orang buat kelapa sawit tapi dia tak pagar pun. Contoh. Ada setengah orang dia tanam kelapa sawit, dia buat longkang, ada lembu masuk. Contoh. Ada setengah orang dia buat pagar. Ada setengah orang dia buat renjatan elektrik. Untuk apa? Untuk mengawal. Sekurang-kurangnya binatang tak masuk. Ataupun yang lebih lagi, hari Jumaat orang pergi sembahyang Jumaat, dia pergi kutip puak. Dia pun tak sedar ada pula renjat elektrik tu kena situ. Terkejut aja, tak berhenti. Contoh, maknanya mengawal, menjaga supaya apa? Untuk kita tak adalah kita rasa dalam kehidupan kita ni kita banyak rasa sebenarnya. Sudah ke? Belum ke? Kadang-kadang kita rasa dalam hidup kita tuan-tuan dan puan, kita kena ada, mesti ada rasa puas dalam hidup. Kalau kita rasa puas dalam hidup ni, kita seronok. Yang dia buat kita seronok, yang ini kita buat kita seronok. Soal kerjaan kita, jawab orang buat kita seronok dan sebagainya. Baru rasa tenang, baru kita akan dapat semangat bekerja untuk memajukan umat, memajukan negara, memajukan diri dan sebagainya. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita kena lihat bab ini dan perlu untuk kita sambut. Dan pada masa yang sama kita juga sebagai duta, duta kecil untuk kita menyampaikan maklumat-maklumat ataupun harapan-harapan daripada peringkat dasar, peringkat negara kita. Sebab saya katakan tadi, untuk kita membuat benda-benda yang elok, buat benda-benda yang baik ini, dia mesti ada kesinambungannya. Sebab kita nak capai benda ini, kita nak capai benda-benda yang baik, benda-benda yang elok. Dan kalau kita tengok, dari segi sudut ilmu,
dia cukup bervariasi sebenarnya. Input. Ada tuan-tuan dan perempuan yang pergi keluar negara contohnya, tengok bagaimana pengalaman di sana. Tengok pula di sini apa benda yang ada bentuk-bentuk penambahbaikan, nilai tambahnya mungkin boleh untuk kita serapkan. Kita juga di peringkat kerajaan kita cuba sedaya upaya mungkin dan federal maupun juga di peringkat kerajaan negeri untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini secara baik. Walaupun saya katakan tadi adalah sedikit sebanyak perkara yang bersifat nilai-nilai persepsi, ataupun yang perkara-perkara yang akan menimbulkan nilai tanggap berbagai-bagai. Tapi apabila tanggapan-tanggapan itu diolah dalam bentuk ulasan ataupun jawapan dan sebagainya, jadi kita menerima keadaan-keadaan yang begitu. Oh begitu, oh begini. Tiada dalam kehidupan kita ni pun tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ada kaedah, kena ada rumus. Bukan matematik jadi sekolah tak ada rumus. Kita pun kena ada rumus dia, kena ada kaedah dia, kena ada dia punya formula dia, baru akhirnya kita rasa lagi hebat untuk kita berjuang, lagi hebat lagi untuk kita meneruskan kehidupan, lagi banyak lagi pandangan-pandangan yang boleh kita sampaikan. Barulah tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya gandingan semua daripada kita ini untuk kita capai sebuah negara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, negara yang mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan dambaan kita. Ini merupakan impian kita. Ini merupakan bentuk-bentuk pendekatan yang perlu untuk kita bersama tentukan, capai. Itu akan dapat kita lain dan kita akan rasa puas. Bukan hanya untuk kita saja, tapi kita nak mempersiapkan untuk generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang. Kalau tengok dalam maqasid syariah itu ada 5 item tu yang dilihat secara signifikan, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat sesuatu. Oh begitu, oh begini. Gandingan dari segi sudut agama dan juga adaptasi alam ataupun kurikulum alam yang ada di muka bumi ini boleh dijadikan contoh untuk kita adaptasikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Muhammad Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucapkan tahniah atas kehadiran pada pagi yang mulia ini dalam wacana eksekutif Syariah Malaysia ini. Mudah-mudahan cukup bentuk ilmu yang kita terima pada pagi ini dengan dialog dan juga ramah mesra ukhuwah ini akan memberikan enjin kekuatan sama-sama untuk kita meneruskan legasi kehidupan sementara Allah berikan kepada kita usia dan umur. Mudah-mudahan segala perkara yang kita lakukan ini ada nilai impak ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah niscaya juga akan diperlihatkan kebaikannya. Barang siapa mengerjakan keburukan walaupun sebesar zarah niscaya juga akan diperlihatkan keburukannya. Dengan lepas bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan majlis penutupan wacana eksekutif Indeks Syariah Malaysia peringkat Negeri Perak pada pagi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.